Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam produktif. Anda bersama saya Asman Osman dari Malaysia Productivity Corporation MPC dalam program MPC Productivity Talk siri ke-18. Kami bersama anda setiap Jumaat jam 3 petang di MPC FB Live. Stay tuned. Sabah produktif, Sabah maju. Moving towards excellence. Tajuk kita pada kali ini. Kita akan sama-sama mendengar pandangan dari tetamu jemputan kita pada hari ini, Encik Muzani Aris Muhammad Yusof, pengarah MPC Sabah, dan Cik Lee Wan Suwani, pengurus MPC Sabah. Baiklah, untuk meneruskan program, saya serahkan kepada tim kami di Sabah. Silakan Cik Fariha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sabah produktif, Sabah maju. Terima kasih kepada Puan Asmahan daripada Ibu Pejabat MPC atas sesi pengenalan sebentar tadi. Anda bersama saya, Nur Fariha binti Ahmad daripada Malaysia Productivity Corporation Wilayah Sabah dalam program MPC Productivity Talk siri ke-18 2021. Kami bersama dengan anda pada setiap Jumaat 3 petang di MPC FB Live. Sabah Produktif, Sabah Maju adalah inisiatif yang diperkenalkan oleh MPC Wilayah Sabah seiring dengan slogan Sabah Maju Jaya. Slogan Sabah Maju Jaya yang merupakan slogan Jatan Negeri Sabah yang telah diangkat sebagai nama Pelan Pembangunan Negeri Sabah bagi tahun 2021 hingga 2025. MPC Sabah juga telah tampil dengan program dan inisiatif yang akan diselaraskan dengan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya 1.0 bagi tahun 2021 hingga 2025. Sehubungan dengan itu, saya bawakan anda pada hari ini dengan topik Sabah Produktif, Sabah Maju, Moving Towards Excellence. Topik ini akan mengupas berkenaan dengan inisiatif Sabah Produktif, Sabah Maju, program-program flagship MPC Wilayah Sabah, serta Way Forward, program-program yang akan dianjurkan oleh MPC Wilayah Sabah. Kita akan sama-sama mendengar ulasan dan pandangan daripada tetamu jemputan kita pada hari ini, iaitu Tuan Pengarah Encik Muzani Aris Muhammad Yusof dan juga pengurus Puan Lee Wan Suwani. Terima kasih Tuan Muzani kerana sudi bersama dengan kami di dalam rancangan MPC Productivity Talk. Jadi Tuan, Sabah Produktif, Sabah Maju adalah tagline MPC Wilayah Sabah. Mungkin Tuan boleh terangkan serba sedikit mengenai peranan MPC di negeri Sabah dan juga inisiatif-inisiatif yang telah dijalankan di MPC Wilayah Sabah. Silakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sabah Produktif, salam Sabah Maju. Terima kasih Cik Faria dengan soalan yang diutarakan pada saya tadi. Untuk makluman, sebelum saya teruskan dengan program flagship Sabah Produktif, Sabah Maju, saya ingin mengkongsikan dalam keadaan semasa pembangunan produktiviti dan juga status terkini GDP negeri melalui trend juga daripada tempoh masa 10 tahun keadaan semasa ekonomi negeri Sabah. Sos yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Statistik Malaysia telah menunjukkan bahawa produktiviti Sabah telah mencatat peningkatan sebanyak 3.1% bagi tempoh masa 10 tahun. Ianya merupakan satu sinyal menunjukkan bahawa Sabah adalah menjurus kepada Sabah Maju Jaya. Walaupun semasa Malaysia secara keseluruhannya termasuk juga dengan wilayah Sabah telah memberi kesan negatif sewaktu pandemik COVID-19 telah menimpa negara. Sehubungan itu, kesannya telah memberi impak yang negatif dari segi pencapaian produktiviti pertumbuhan ekonomi negeri Sabah. Secara keseluruhan, kalau kita lihat dari segi peratusan pertumbuhan produktiviti negeri Sabah pada 2011 hingga 2010, ianya telah berkurang pada 2019 hingga 2020 sebanyak negatif 70%.
negatif 7%. Kalau dilihat, ianya memberi kesan yang sangat ketara dari segi pertumbuhan produktiviti. Ini disebabkan oleh salah satunya adalah kebergantungan dari segi sektor utama yang ditekankan di Sabah. Kalau kita lihat di Sabah, turisme ataupun pelancongan merupakan salah satu daripada sektor utama perkhidmatan yang ditawarkan di negeri Sabah bagi menjamin ekonomi negeri. Dan ianya telah memberi kesan di mana peningkat kadar penurunan dari segi kemasukan pelancong-pelancong asing dalam dan luar negara telah menunjukkan penurunan yang sangat ketara, iaitu sebanyak 4.195 juta jika dibandingkan kepada 108 ribu pada tahun 2020 jika dibandingkan kepada 2019. Dari segi pertanian, iaitu sektor pertanian, indikator melalui sos yang dikeluarkan oleh Jabatan Standard Malaysia, ianya menunjukkan bahawa pada 2016 negeri Sabah telah mencapai tahap yang boleh dikatakan sangat signifikan ataupun sangat bagus dari segi pencapaian secara keseluruhannya, iaitu sebanyak 13.25 bilion kalau compare kepada 2020 yang mana pencapaian telah mencapai lebih kepada 12.83 bilion. So that means walaupun itu kejatuhan, namun begitu sektor-sektor lain mampu untuk menyokong pertumbuhan GDP ataupun KDNK di peringkat negeri Sabah. Again, disebabkan oleh kebergantungan, maka kejatuhan yang ketara telah timbul, di mana kalau secara keseluruhannya keluaran dalam negeri kasar negeri Sabah pada 2020 adalah negatif 9.5, yang mana telah berkurang sebanyak 99.1 bilion, iaitu 0.7% jika dibandingkan pada tahun-tahun terdahulunya. Sebenarnya itu, di sini telah ditafsirkan bahawa perlunya rujukan dibangunkan dalam bentuk blueprint sebagai rujukan rasmi kepada peringkat negeri wilayah Sabah supaya ianya dapat membentuk perancangan yang lebih strategik bagi memastikan sektor-sektor utama ini mampu untuk meningkatkan lagi GDP kerajaan negeri. Baik Tuan, terima kasih atas penerangan daripada Tuan sebentar tadi. Jadi Tuan, selaras dengan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya 1.0 2021 hingga 2025 yang telah dilancarkan pada 29 Mac 2021 sebagai panduan pembangunan negeri Sabah untuk tempoh 5 tahun bermula 2021, terdapat 3 teras utama di mana Ketua Menteri Sabah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Nur menjelaskan dalam akronim Sabah Maju Jaya iaitu SMJ, di mana S mewakili sektor utama ekonomi iaitu pertanian, perindustrian dan juga pelancongan, diikuti huruf M yang mewakili modal insan dan pembangunan kesejahteraan rakyat, dan seterusnya huruf J yang mewakili jaringan infrastruktur dan kelestarian hijau. Baik Tuan Nurani, mungkin Tuan boleh terangkan apakah rujukan-rujukan yang telah digunakan oleh pihak Tuan dalam merangka dan melaksanakan inisiatif-inisiatif di bawah Sabah Produktif, Sabah Maju. Silakan Tuan. Untuk makluman secara keseluruhan dalam merangka dan juga merancang aktiviti dan inisiatif di peringkat wilayah Sabah melalui tagline Sabah Produktif, Sabah Maju, there is a few norms ataupun rujukan rasmi telah dipakai bagi merangka dan juga merancang. Di antaranya adalah dengan menggunakan Blueprint Productivity Malaysia yang telah dilancarkan pada 2017 hingga 2020, yang mana pendekatan strategik kepada 5 teras utama telah dikenapasti, iaitu di antaranya adalah menghasilkan tenaga kerja masa harapan yang kompetitif. Yang kedua, dari segi memacu pendigitalan dan inovasi. Seterusnya, memastikan accountability industri terhadap produktiviti dan juga membentuk ekosistem yang teguh dalam semakan-semakan peraturan di peringkat negeri. Dan last but not least adalah menentukan mekanisme ataupun pelaksanaan yang padu bagi mempromosikan budaya inovasi dan kreatif di kalangan
netizen-netizen di negeri Sabah melalui aktiviti-aktiviti dan juga program-program productivity quality. Seterusnya pihak NPC Sabah juga menggunakan rancangan Malaysia kedua, iaitu blueprint ataupun rancangan Malaysia ke-12 2021-2025 yang telah dilancarkan, di mana tagline dia More Malaysia Makmur, Inklusif dan Mampan, melalui tema yang diberi penekanan iaitu menjana semula ekonomi melalui sektor-sektor utama yang telah dikenal pasti, memperkukuhkan keselamatan dan juga kesejahteraan dan juga the exclusiveness serta melonjakkan kemampanan lonjakan yang lebih tinggi bagi memastikan bahawa pengagihan pendapatan dan mewujudkan shared prosperity di kalangan rakyat Malaysia secara amnya. Dan di peringkat negeri Sabah secara spesifikly, Kerajaan Negeri Sabah telah melalui pejabat Ketua Menteri telah melancarkan Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2021-2025 yang diperkatakan bahawa sektor-sektor utama telah dikenal pasti bagi mengelakkan kebergantungan dari segi sektor-sektor awam, sektor-sektor tertentu dalam menyumbang kepada peningkatan produktiviti dan juga GDP negeri, iaitu dari segi pertanian, perindustrian, pelancongan melalui modal insan serta kesejahteraan rakyat serta jaringan infrastruktur dan juga kelestarian hijau. Yang itu adalah merupakan rujukan-rujukan rasmi yang digunakan pakai bagi merangka dan juga melaksanakan inisiatif Sabah Produktif, Sabah Maju di peringkat wilayah negeri Sabah. Untuk makluman saudari dan juga datuk-datuk, tuan-tuan dan perempuan sekalian, program Sabah Produktif merupakan salah satu inisiatif yang dipancu oleh NPC di peringkat ibu pejabat serta NPC di wilayah-wilayah di mana pendapatan pejabat-pejabat wilayah di negeri-negeri serta wilayah Malaysia, yang mana pada amnya SBO hanya tertumpu pada Sabah Produktif, memberi penekanan kepada dua program flagship yang utama. The first one adalah memastikan ekosistem teguh melalui pelaksanaan good regulatory practice selaras dengan Malaysia Productivity Blueprint Trust keempat, yang mana semakan peraturan dan mewujudkan ease of doing business di kalangan industri-industri serta peniaga-peniaga yang ingin melabur serta menjalankan perniagaan di negeri Sabah. Yang kedua adalah melalui memperkasakan minda produktif melalui model Malaysia Business Excellence, iaitu salah satu rangka kerja yang diterapkan oleh lebih daripada 190 buah negara, di mana elemen-elemen yang ada di sini akan diterapkan. 7 elemen yang ada di sini diterapkan bagi membangunkan program-program quality dan juga productivity selaras dengan apa yang dipohon dan diperlukan bagi membangunkan modal insan di kalangan industri-industri di negeri Sabah, serta try to change their mindset towards innovation dan creativity. So, selaras dengan itu, objektif dan juga strategi telah dikenal pasti bagi flagship-flagship yang telah kita rancangkan bagi memastikan ianya selaras dengan 3 dokumen rasmi yang telah diterapkan di negeri ataupun di wilayah Sabah. Di antara strategi utama dalam memperkasakan program-program yang dijana oleh NPC wilayah Sabah, di antaranya adalah strengthen a conducive business environment by empowering regulations. So, of course, setiap perniagaan, setiap pelaksanaan dari segi industri untuk membangun, ianya terikat dan juga termaktub serta perlu memenuhi keperluan-keperluan yang telah ditetapkan oleh kerajaan negeri serta kerajaan persekutuan. Encik Nurani, jawapan yang sangat komprehensif. Dan bagi para hadirin, kita akan teruskan dengan soalan seterusnya, iaitu mungkin Tuan boleh terangkan mengenai program-program flagship di NPC wilayah Sabah di bawah program Sabah Produktif, Sabah Maju. Suka saya utarakan, terdapat beberapa inisiatif yang telah dirancang bagi merealisasikan program Sabah Produktif, Sabah Maju. Jadi, apa kata kita teruskan dengan jawapan daripada Tuan Mauzani? Silakan Tuan. Terima kasih Fareha. Untuk makluman, state produktif yang telah dirangka merupakan salah satu daripada flagship yang kita letakkan bagi memastikan ianya selaras dengan pencapaian dan juga sasaran utama dalam meningkatkan lagi GDP dan juga produktiviti negeri.
Berdasarkan dua flagship yang program yang telah kita kena pasti, iaitu salah satunya adalah amalan baik peraturan, semakan ke atas peraturan-peraturan ataupun melalui enactment dan ordinans negeri yang telah dikuatkuasa dan dilaksanakan oleh penjawat awam negeri Sabah, ianya berkemungkinan akan mengganggu-gugat dari segi proses efisiensi di peringkat pelaksana. Walau bagaimanapun melalui semakan ordinans dan enactment yang telah kita rangka melalui amalan baik peraturan, ianya boleh dijalankan bagi memastikan bahawa enactment serta ordinans negeri mampu untuk meningkatkan lagi keberkesanan dari segi penguatkuasaan melalui proses yang lebih efektif dan efisien. Sehubungan itu, walaupun ianya disemak, kerajaan negeri Sabah tidak akan berkompromi dari segi pematuhan, kerana setiap undang-undang dan peraturan yang dilaksanakan dan juga dikuatkuasakan mempunyai objektif tertentu. Di antaranya adalah memastikan bahawa keselamatan tidak dijejas, keselamatan awam tidak dijejas dari segi keselamatan, dari segi persekitaran, dan juga try to protect dari segi peniaga-peniaga dan juga industri tempatan tadi membangun. Yang keduanya adalah untuk intensity digitalization adoption ataupun transformasi digital di peringkat negeri Sabah. Melalui this initiative ataupun strategi yang kita ketengahkan ini, maka it's high time untuk semua industri-industri di negeri Sabah, including all the SMEs dan juga multinational company di wilayah Sabah, mampu menjurus kepada digitalization. Ianya juga salah satu aspek yang penting bagi remain kompetitif dan juga berkompetitif ataupun berdaya saing bagi meningkatkan lagi produktiviti di Sabah. Yang ketiga, iaitu empowering the productive mind, iaitu try to change the mindset of those pekerja-pekerja di negeri Sabah ke arah yang lebih kompetitif. Di sini banyak program-program modernisasi yang telah kita rancang selaras dengan apa yang dikatakan sebagai flagship MPC wilayah Sabah, yang mampu untuk meningkatkan lagi dari segi skill yang sedia ada bagi setiap pekerja, terutamanya dari segi menyelesaikan masalah problem solving serta adopting teknologi bagi memastikan setiap pekerja-pekerja yang ada di Sabah akan sentiasa berdaya saing. Di situlah maka objektif yang kita tetapkan supaya melalui strategi yang kita ketengahkan ini, ianya mampu untuk increase productivity wilayah Sabah ke tempat yang lebih tinggi serta increase the relevancy or visibility between pihak private dan juga pihak sektor ataupun pejabat awam duduk bersama untuk mengenepasi isu serta come up with a solution yang lebih kompetitif dan komprehensif, dan ianya mampu untuk membantu menjana ekonomi negeri Sabah. Baik Encik Mazani, jadi kita teruskan sesi perkongsian kita pada hari ini dengan soalan yang sangat kita boleh fikir on the spot lah. Kita fikir apa pencapaian MPC wilayah Sabah setakat ini. So kita dengar MPC wilayah Sabah telah bertapak di negeri Sabah setelah sekian lama. Cuma kita belum tahu apa pencapaian-pencapaian di MPC wilayah Sabah di bawah program Sabah Produktif, Sabah Maju. Jadi mungkin Tuan Mazani boleh terangkan sedikit sebanyak Tuan Mazani. Okey, untuk tagline Sabah Produktif, Sabah Maju telah bermula dan telah dirasmikan pelancarannya pada Mei 2020. Dan pada tempoh tersebut, perancangan secara strategik telah dirangka dan dilaksanakan bermula pada 2021. So, apa yang boleh saya katakan dan apa boleh dibanggakan oleh MPC wilayah Sabah melalui kerjasama yang diterapkan secara strategik bersama dengan Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah dan juga agensi-agensi negeri dalam memperkasakan serta memastikan program yang dikatakan sebagai flagship MPC wilayah Sabah berada di atas peta pelaksanaan inisiatif produktiviti dan kualiti di negeri Sabah. Maka dua program telah kita rangka seperti mana yang saya katakan bahawa, iaitu dengan melaksanakan secara signifikan good directive practice ataupun amalan baik peraturan di peringkat negeri Sabah. Untuk makluman MPC wilayah Sabah melalui kerjasama Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, JPM Sabah, telah berjaya membangunkan pekeliling am
Bilangan 1 2021 amalan baik peraturan dari segi pelaksanaan dan telah diluluskan dan juga telah dikeluarkan oleh pejabat ketua Setiausaha Negeri ataupun Setiausaha Kerajaan Negeri SKN pada 23 bulan Ogos. That one is the first initial stage yang mana polisi tersebut melalui sirkular telah dikeluarkan. Melalui sirkular tersebutlah maka polisi amalan baik peraturan telah dikeluarkan dan telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Ketua Menteri Sabah pada 29 September 2021. So yang ini adalah satu daripada kemuncak pelaksanaan program-program semakan peraturan, dan di situ juga boleh dikatakan bahawa inisiatif seterusnya adalah mewujudkan sinarai induk perundangan negeri Sabah yang merangkumi the whole source of power yang diberikan oleh kerajaan kepada agensi-agensi negeri Sabah untuk melaksanakan dan menguatkuasakan peraturan dan juga keperluan yang perlu dipenuhi oleh industri menjurus kepada enactment dan ordinan negeri. So di situ juga boleh kita lihat bahawa salah satu dari elemen semakan adalah setiap enactment dan juga ordinan perlu disemak setiap 3 tahun bagi memastikan ianya realistik ataupun relevan untuk digunakan. So kalau kita lihat di sini adalah salah satu daripada pencapaian yang boleh kita banggakan dalam tempoh masa 2 bulan bermula pada bulan 7. Ianya telah dirasmikan melalui perkeliling. Seterusnya pembangunan dari segi polisi dan telah dirasmikan pada penghujung September, maka pelaksanaan telah dilaksanakan. Kerjasama bersama Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah diperkasakan dengan penglibatan keseluruhan agensi-agensi di negeri Sabah dan menyokong dari segi pelaksanaan amalan baik peraturan. Sehingga kini lebih daripada 60 pegawai ataupun personel yang melibatkan agensi-agensi negeri Sabah telah dilantik sebagai regulatory coordinator ataupun penyelaras peraturan bagi semakan di tingkat agensi masing-masing. Untuk amalan baik peraturan, iaitu dari segi wujudan polisi amalan baik peraturan dikeluarkan pada 29 bulan September 2021 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Ketua Menteri. Pewujudan jawatan kuasa teknikal telah ditubuhkan secara penubuhan jawatan kuasa teknikal di peringkat negeri telah ditubuhkan. MPC telah dilantik menjadi salah seorang daripada ahli mesyuarat tersebut. Platform ini akan digunakan secara komprehensif oleh pihak MPC dalam menyalurkan program-program bagi memperkasakan program inisiatif amalan baik peraturan, di antaranya melalui pewujudan garis panduan peringkat PBT di Sabah selaras dengan JEGMA di peringkat persekutuan, serta program-program yang selaras dengan semakan peraturan dan amalan baik dengan mengetengahkan dari segi program-program behavior insight serta program-program untuk menganalisis dari segi enactment dan juga ordinan yang disemak. Melalui program-program analisis yang digunakan untuk memperkasakan enactment dan juga ordinan negeri yang disemak, iaitu seperti cost benefit analysis, MCA dan juga CEA. Peranan MPC juga secara amnya adalah memberi khidmat dan nasihat kepada agensi-agensi negeri yang membuat semakan dan juga memberi peningkatan dari segi kompetensi bagi setiap penyedia peraturan di peringkat agensi melalui khidmat, nasihat serta program-program latihan kepada setiap RC yang telah dilantik. So, ianya telah dimaklumkan dalam buku polisi ini. Dan secara keseluruhan, di sini dapat saya tekankan bahawa flagship pertama yang pihak MPC Sabah tekankan adalah dari segi pelaksanaan amalan baik peraturan ataupun good regulatory practice di negeri Sabah.
adalah program yang dijana melalui changing mindset ataupun program-program capacity building yang menjurus kepada rangka kerja kecemerlangan industri, iaitu MBEF, Malaysia Business Excellence Framework. Untuk makluman Yang Bagi Datuk, tuan-tuan dan perempuan, buat julung-julung kalinya, Kerajaan Negeri Sabah telah menggunakan MBEF sebagai salah satu kriteria untuk penilaian bagi menganugerahkan industri yang turut terlibat dalam pelaksanaan penganjuran anugerah kecemerlangan industri Negeri Sabah pada tahun 2021. Terima kasih dan syabas diucapkan kepada Kerajaan Negeri Sabah, terutama melalui Kementerian MID, Ministry Industrial Development, melalui pejabat SUT dan juga pejabat Timbalan Ketua Menteri, merangkap Menteri MID yang berhormat Datuk Dr. Joachim Bunsalam, kerana memberi penerimaan yang baik dalam penggunaan kriteria terkini yang berlandaskan MBEF. Perhatikan panel penilai adalah terdiri pada agensi-agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI). Di antaranya adalah NPC sebagai agensi, MIDA, SHIRIN, MIDF dan juga turut terlibat bersama ialah SME Corp. Amnya Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri telah dilantik di peringkat negeri untuk menjalankan penilaian kepada syarikat-syarikat yang bertanding di peringkat Negeri Sabah. 7 elemen yang ada di sini di dalam MBEF telah digunakan sebagai salah satu rujukan utama. Walaupun rujukan elemen tersebut bukan hanya bertujuan untuk menilai tahap kecemerlangan industri tersebut. Ianya juga digunakan oleh pihak MPC Sabah untuk merangka program-program yang boleh memperkasakan lagi syarikat, enterprise dan juga industri-industri yang ada di Sabah. Di antaranya dari segi the way forward for strategy planning, tanggungjawab pihak pengurusan tertinggi melalui leadership, dari segi proses efisiensi, dari segi pengumpulan maklumat bagi tujuan, decision made based on fact, serta lain-lain lagi. Dan 7 elemen ini telah dibangunkan program-program bagi meningkat lagi daya saing enterprise level. Secara amnya, sehingga 2021 melalui program yang dirangka dengan melibatkan this framework ataupun rangka kerja ini, jadinya telah menyumbang sebanyak 248 juta kos perkhidmatan kepada syarikat-syarikat yang terlibat dalam program-program yang dianjurkan di wilayah Sabah. Saya dengan penuh takzim melancarkan anugerah kecemerlangan industri Sabah tahun 2020-2021 dengan sempurnanya. Sekian, terima kasih. Oleh Encik Muhzani Aris Muhammad Yusof berkenaan dengan inisiatif MPC Wilayah Sabah di bawah program Sabah Proaktif, Sabah Maju. Kini kita bersama dengan pengurus MPC Wilayah Sabah, Puan Lee Wan Suwani. Jadi Puan, mungkin Puan boleh terangkan sedikit berkenaan dengan cabaran yang dihadapi oleh MPC Wilayah Sabah dan juga way forward perancangan MPC Wilayah Sabah pada masa akan datang. Silakan Puan. Terima kasih Encik Nur Faliha atas soalan tadi. Antara cabaran yang kena pasti dalam menjayakan inisiatif Sabah Produktif, Sabah Maju adalah yang pertama, untuk memastikan inisiatif yang dijalankan selaras dengan Plan Pembangunan Kerajaan Negeri Sabah
iaitu Hala 7 Sabah Maju Jaya 2021-2025 dan Kerajaan Digital. Yang kedua, memperkasakan penerapan GRP peringkat negeri Sabah dalam kalangan penyelaras peraturan Agensi Negeri Sabah. Yang ketiga, memperkukuhkan jalinan strategi antara NPC Wilayah Sabah dengan Kerajaan Negeri Sabah. Dan yang keempat, untuk meningkatkan daya saing negeri dan juga negara. Untuk makluman semua, dan soalan yang kedua iaitu way forward dalam inisiatif Sabah Produktif Sabah Maju adalah seperti berikut. Yang pertamanya, melalui pendekatan Behavioral Insight BI akan diperkenalkan dan diserapkan dan juga diterapkan dalam kalangan RC, iaitu penyelaras peraturan Agensi Negeri Sabah, di mana BI boleh digunakan sebagai alat untuk menyokong pembangunan, penilaian dan mengubah soalan pilihan polisi. BI berteraskan sains tingkah laku dan sains sosial yang merangkumi proses membuat keputusan secara berpsikologi, sains kognitif dan sains sosial telah diuji secara empirikal dalam mendalami bagaimana seseorang manusia ataupun seseorang pegawai di peringkat kementerian sebenarnya membuat pilihan. Dan way forward untuk nombor 2 adalah melalui penyeragaman pelesenan NPC dengan kerjasama Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP, Pejabat Peguam Besar Negeri Sabah dan 6 pihak berkuasa tempatan PBT telah menambah baik prosedur dan syarat pelesenan dengan membangunkan garis panduan permohonan dan manual SOP lesen operasi. Inisiatif ini akan diseragamkan ke PBT lain pada tahun 2022. Way forward nombor 3 iaitu inisiatif Sabah Mesra Pelabur, di mana dijangka akan menambah baik proses dalam mendapatkan permit pembinaan dan secara tidak langsung dapat menyokong sektor-sektor utama yang boleh yang telah digariskan dalam SMJ 2021-2025, iaitu yang pertama pertanian, pelancongan dan perindustrian. Inisiatif ini memfokuskan kepada 4 taman perindustrian, iaitu Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP, Palm Oil Industrial Cluster POIC di Lahad Datu dan Sandakan, serta Sipitang Oil and Gas Industrial Park SOGIP Sogip. Untuk way forward nombor 4 iaitu NPC Wilayah Sabah akan mengadakan ataupun akan memeteraikan Memorandum Persefahaman ataupun Memorandum of Understanding MOU antara Kerajaan Negeri Sabah yang diwakili oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Japan dengan NPC Wilayah Sabah bagi memastikan pelaksanaan amalan baik peraturan GRP Negeri Sabah berjalan dengan lancar. Untuk way forward nombor 5, NPC Wilayah Sabah juga akan turut menggalakkan pelibatan anggota legislatif Negeri Sabah dalam pelaksanaan GRP selaras dengan Hala 7 SNJ. Baik Tuan Mauzani, terima kasih banyak atas penerangan Tuan. Serba sedikit berkenaan dengan inisiatif NPC, program-program flagship NPC dan juga program-program yang akan diadakan di NPC Wilayah Sabah. Jadi kita nampaknya sudah berada di akhir rancangan dan mungkin kita boleh dapatkan sedikit sebanyak kesimpulan daripada Tuan Mauzani sendiri berkenaan dengan sesi perkongsian pada hari ini untuk para hadirin yang berbahagia, Datuk dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Silakan Tuan. Apa yang saya boleh conclude ataupun rumuskan di sini melalui program flagship yang telah kita rancang untuk tempoh masa pendek dan masa pendek dan juga masa panjang, sejajar dan selaras dengan juga rujukan rasmi pihak NPC Wilayah Sabah secara amma, iaitu melalui MPB Malaysia Productivity Blueprint serta Pelan Rancangan Malaysia ke-12 serta SND Sabah Maju Jaya 2021-2025. Apa yang saya boleh rumuskan di sini, pihak NPC Sabah mensasarkan program-program Sabah Produktif mampu untuk menyasarkan peningkatan dari segi pertumbuhan produktiviti sebanyak 4.5% hingga 5.5%. Dan juga pihak kami juga menyasarkan dari segi pertumbuhan produktiviti negeri mampu untuk menyumbangkan kepada peningkatan KDNK Sabah sebanyak 6.5.
Dengan itu saya mengharap dan saya juga menyeru semua perkhidmatan dan juga agensi-agensi negeri Sabah serta perkhidmatan SBO secara amnya bagi memastikan bahawa tagline Sabah Produktif, Sabah Maju dapat diterima serta ianya memberi satu inspirasi dari segi hala tuju yang lebih signifikan terutamanya kepada negeri Sabah. Nah, itu saya ingin merakamkan terima kasih kepada host pada hari ini, especially Cik Fariha pada petang ini bersama saya untuk mengulas serta menerangkan serta berkongsikan inisiatif yang dirangka spesifikly oleh SBO kepada negeri Sabah. Dengan itu, thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Demikianlah ulasan dan penerangan mengenai inisiatif dan peranan MPC Wilayah Sabah dengan program Sabah Produktif, Sabah Maju yang diselaraskan dengan pelan pembangunan Sabah Maju Jaya 1.0, iaitu panduan pembangunan negeri untuk tempoh 5 tahun bermula tahun 2021 sehingga tahun 2025, program-program flagship MPC Wilayah Sabah yang merangkumi pelaksanaan Good Regulatory Practices ataupun Amalan Baik Peraturan GRP Sabah dan pengenalan Malaysia Business Framework MBEF dan juga Way Forward MPC Wilayah Sabah. Semoga dengan perkongsian pada kali ini dapat mendedahkan sedikit sebanyak inisiatif, pencapaian dan juga perancangan MPC Wilayah Sabah dalam membantu melaksanakan program-program peningkatan produktiviti dan juga daya saing di negeri Sabah. Sekali lagi, terima kasih diucapkan kepada tamu jemputan kita, Tuan Rozani Aris, Muhammad Yusuf, Pengarah MPC Wilayah Sabah dan juga Puan Lee Wan Suani, Pengurus MPC Wilayah Sabah. Baiklah, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Jumpa lagi pada minggu hadapan, pada hari yang sama, waktu yang sama, hari Jumaat, pukul 3 petang. Stay safe, kekal positif, kekal produktif. Kita teruskan kepada Puan Asmahan di MPC Ibu Pejabat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Fariha. Terima kasih juga kepada tetamu jemputan kita pada hari ini, Encik Rozani Aris, Muhammad Yusof, Pengarah MPC Sabah dan Cik Lee Wan Suani, Pengurus MPC Sabah di atas penerangan serta perkongsian itu tadi. Demikianlah perkongsian bagi Sabah Produktif, Sabah Maju, Moving to Excellence yang turut menyentuh antara inisiatif yang dipacu oleh MPC di bawah program Sabah Produktif. Antaranya dalam memastikan ekosistem yang teguh melalui pelaksanaan GRP Sabah dan memperkasa minda produktif melalui model Malaysia Business Excellence Framework MBF. Hadirin sekalian, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Diharapkan apa yang telah dikongsikan tadi memberi manfaat kepada kita semua. Jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Jumaat 3 petang. Stay safe, kekal positif, kekal produktif.